Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang ke channel Ustazah Ummi Najibah. Dalam video ini, Ustazah akan mengajar bidang ibadah, yakni tajuk tayamum. Apa itu tayamum? Jom kita belajar bersama-sama. Baik murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran dalam video ini, lebih dahulu kita lihat objektif pembelajaran. Di akhir video ini, murid-murid akan dapat pertama, menerangkan pengertian tayamum dengan betul. Yang kedua, murid-murid akan dapat menerangkan 3 sebab-sebab yang mengharuskan tayamum dengan tepat. Dan yang ketiga, murid-murid akan dapat menjelaskan rukun dan sunat tayamum dengan betul. Baik murid-murid sekalian, sebelum kita memulakan pembelajaran kita dalam video ini, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Murid-murid yang dikasihi sekalian, Ustazah ingin bertanya, bagaimana seseorang ingin bersuci sekiranya tiba-tiba tiada air? Situasi lain pula, apa yang akan berlaku jika tempat anggota wuduk seseorang itu bersimen ataupun luka terpaksa kena simen? Situasi lain, apa yang terjadi jika seseorang itu sampai di satu kawasan yang tiada air sedangkan dia perlu bersuci? Inilah tajuk yang kita akan belajar dalam video ini, iaitu tayamum. Baik adik-adik, kita tengok apa itu pengertian tayamum. Apa dia tayamum? Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratul Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Maksudnya, sedangkan kamu tidak memperolehi air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, yakni debu yang bersih. Baik murid-murid, seterusnya kita akan belajar berkaitan tentang rukun tayamum. Perkara pertama yang perlu kita lakukan sebelum bertayamum ialah berniat. Niat tayamum ialah nawaitut tayammuma listibahatis salati fardalillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Perkara kedua, rukun kedua ialah menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Seterusnya yang keempat adalah tertib. Tertib ni mengikut urutan bermula dengan niat, menyapu debu tanah ke muka, kemudian menyapu debu tanah ke dua-dua belah tangan hingga ke siku. Itu namanya tertib. Seterusnya murid-murid ialah sebab-sebab yang mengharuskan kita bertayamum. Sebab yang pertama ialah
tiada air setelah berusaha mencarinya. Yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Sebagai contoh, hanya cukup untuk makan dan minum. Yang ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Sebagai contoh, kita perlu dapatkan air 6 hingga ke 7 jam. Tempat tu terlalu jauh. Sedangkan kita perlu bersuci, kita perlu solat. Jadi tempat tu terlalu jauh untuk mendapatkan air. Jadi itu antara sebab-sebab yang mengharuskan kita bertayamum. Seterusnya, sebab yang keempat ialah terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Seterusnya, sebab yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Ini juga diharuskan kita bertayamum. Seterusnya murid-murid adalah perkara-perkara sunat ketika bertayamum. Apa dia? Yang pertama, membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bertayamum, kita perlu membaca Bismillah. Itu adalah sunat. Dapat pahala lebih. Yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Cara bertayamum, menyapu muka dari atas ke bawah. Nanti video yang akan datang kita akan tunjukkan cara-cara bertayamum. Yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Ketika menepuk tangan ke debu tanah, kita perlu menipiskan terlebih dahulu debu yang ada pada tangan sebelum kita menyapu ke anggota tayamum. Yang keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Ketika menepuk debu perlu menjarangkan jari kita. Jarang begini. Bukan yang macam ni. Begini Okey. Itulah antara sunat-sunat tayamum. Yang kelima, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Kanan dulu baru kiri. Sunat. Yang keenam, menghadap kiblat. Kiblat kita solat. Begitu juga kalau kita bertayamum, sunat untuk menghadap kiblat. Dan yang ketujuh, membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Selepas tayamum, kita sunat untuk membaca doa. Doa dia sama dengan doa selepas berwuduk. Itu saja daripada Ustazah. Semoga ilmu yang dipelajari mendapat manfaat dan dapat digunakan apabila diperlukan. Jangan lupa tonton video seterusnya berkaitan tentang cara bertayamum.